Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada saudara-saudari semua yang boleh mengikuti siaran saya pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya masih berminat untuk memperkatakan sesuatu yang berkaitan dengan peranan pemerintah dan juga rakyat, khususnya dalam Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 dan juga abad ke-16. Topik ini terkandung dalam bab 1, Sejarah Tingkatan 4 KSSM, iaitu Warisan Negara Bangsa. Kita pernah dengar satu perkataan yang popular, satu perkataan yang begitu ditekankan dalam konteks hubungan antara pemerintah di Melaka dengan rakyat melalui satu konsep yang dinamakan wa'adat, ataupun WAADAT, wa'adat. Wa'adat ini perkataan yang boleh dibaca atau ditemui dalam Kamus Dewan. Kamus Dewan memberikan maksud perjanjian. Perjanjian di sini bermaksud perjanjian antara golongan pemerintah, iaitu raja yang diwakili oleh Sang Sepurba dan juga rakyat yang diwakili oleh Demang Lebar Daun. Dan wa'adat buat pertama kali ini termeteri di Bukit Siguntang Mahameru, satu kawasan di dalam negeri Palembang di Sumatera. Jadi Demang Lebar Daun mewakili rakyat, sementara Sang Sapurba mewakili golongan raja. Apakah bunyi wa'adat itu? Jadi saya bacakan dan kita hadam sama-sama. Maka titah Sang Sapurba, hendaklah segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim dan jahat pekertinya, janganlah segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga ditakluk negerinya juga. Maka sembah Demang Lebar Daun, baiklah tuanku, tetapi anak cucu duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu patik pun berubahlah tuanku. Maka titah Sang Sapurba, baiklah paman, kabullah hamba akan wa'ad itu. Titah baginda, barang siapa hamba Melayu derhaka mengubahkan perjanjiannya, dibalikkan Allah bumbung rumahnya ke bawah dan tiangnya ke atas. Maka sembah Demang Lebar Daun, jikalau Raja Melayu itu mengubahkan perjanjian dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan takhta kerajaannya. Jadi wa'adat ini atau perjanjian ini terkandung dalam kitab sejarah Melayu, kitab rujukan yang mengandungi fakta sejarah yang bercampur dengan mitos dan legenda, tetapi masih boleh terpakai dalam perkara-perkara tertentu. Jadi ini merupakan satu perjanjian ikrar taat setia rakyat, sumpah setia rakyat kepada raja yang memerintah, satu perakuan bahawa raja yang memerintah itu perlu diberikan ketaat-setiaan yang penuh, yang tidak boleh berbelah bahagi. Dan kalau kita tidak memberi kesetiaan kepada raja, maka kita sebagai rakyat dianggap zalim dan boleh dikenakan hukuman yang setimpal seperti hukuman bunuh. Kita lihat dahulu apakah yang rakyat perlu lakukan kepada raja mereka atau sultan mereka. Maka di sini saya bacakan peranan rakyat. Pertama, rakyat mestilah menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Ini sesuai dengan prinsip rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Keduanya, rakyat mesti mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Nanti saya akan jelaskan juga apakah yang dimaksudkan dengan tulah itu. Kemudian menjadi tentera.
Kemudian yang keempat, menghadiri majlis umum seperti gotong royong, menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang. Dan yang kelima, menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerak seperti membina istana dan jalan. Dan seperti yang saya terangkan semalam, rakyat ini terdiri pada pelbagai golongan, seperti golongan pedagang atau peniaga, golongan petani, tukang dan juga golongan nelayan. Hamba pula yang merupakan rakyat yang berada di lapisan paling bawah, terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. Jadi apabila kita sebut golongan rakyat itu, maka rakyat itu terdiri pada rakyat yang merdeka dan juga rakyat yang menjadi hamba. Jadi mereka tidak boleh menderhaka. Dan kita kembali kepada wa'adat ataupun perjanjian antara raja dengan rakyat yang diwakili oleh demang lebar daun bagi pihak rakyat dan juga sang sepurba. Sang sepurba ini, untuk makluman saudara-saudari semua, ada nama lain. Nama yang lain bagi sang sepurba ialah Sang Nila Utama ataupun Sri Tribuana. Sri Tribuana ataupun Sang Nila Utama juga merupakan nama lain bagi sang sepurba. Sang Nila Utama atau sang sepurba ini berasal daripada keturunan Raja Suran, S-U-R-A-N, Suran, yang memerintah laut. Dan Raja Suran ini berketurunan daripada Alexander the Great ataupun Alexander yang Agung, ataupun Iskandar Zulkarnain yang suatu ketika dulu namanya begitu gah, begitu masyhur sebagai penakluk pembuka empire yang begitu ditakuti oleh ramai musuh Alexander suatu ketika dahulu. Jadi keturunan daripada sang sepurba itu daripada Alexander the Great ni, bukan calang-calang raja kita berketurunan daripada Iskandar Zulkarnain yang sangat terkenal itu. Jadi dikatakan dalam buku sejarah Melayu, Sang Nila Utama atau sang sepurba itu suatu hari mengenderai ataupun menunggang seekor lembu putih. Dulu tidak ada flight, tidak ada penerbangan. Jadi lembu putih itu bersayap. Jadi sang sepurba ataupun Sang Nila Utama itu menunggang lembu putih itu dan akhirnya mendarat di Bukit Siguntang Mahameru. Bukit Siguntang Mahameru itu sebuah daerah atau sebuah kawasan di Palembang, iaitu di sebelah Sumatera Indonesia di sana. Dan apabila ataupun sebaik-baik saja Sang Nila Utama dan kuda dan lembu putihnya mendarat di Bukit Siguntang Mahameru, maka lembu putih itu mungkin disebabkan terlampau penat dalam perjalanan yang jauh, dikatakan memuntahkan buih-buih. Jadi daripada muntah buih itu keluar seorang lelaki yang bernama Bathala, B-A-T-A-L-A. Jadi dikatakan Bathala ini menjadi peneman kepada sang sepurba dan peranan khusus Bathala ini membaca jampi-jampi, membaca serapah, yang membaca bacaan-bacaan tertentu yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Jadi kebetulan Bukit Siguntang Mahameru, daerah tempat sang sepurba atau Sang Nila Utama mendarat itu ialah sebuah daerah pertanian. Penduduknya menanam padi huma ataupun padi bukit. Jadi kebetulan tidak jauh daripada sawah ataupun kawasan padi huma itu tinggal sebuah keluarga demang lebar daun. Demang lebar daun pada waktu itu ada yang mengatakan penghulu, dan ada juga yang mengatakan seorang ketua ataupun raja, tapi tidaklah tidaklah sebesar raja sang sepurba ataupun Sang Nila Utama itu. Jadi apabila seperti biasa pada setiap pagi anak-anak kepada demang lebar daun akan menguakkan jendela atau tingkap rumah mereka
dan sebaik-baik jaya Wan Empuk dan Wan Malini, dua orang anak Demang Lebar Daun buka jendela, buka tingkap, mereka nampak dari sawah mereka muncul cahaya, bersinar, bergemerlapan, simbol tanda tanya apakah gerangan yang berlaku di sawah mereka. Maka pada keesokan paginya Wan Empuk dan Wan Malini, dua daripada anak-anak Demang Lebar Daun turun ke sawah dan melihat situasi yang berlaku. Rupa-rupanya buah padi menguning berwarnakan emas, Dia katakan buah padi itu bertukar menjadi emas. Itu menunjukkan satu isyarat betapa hebatnya insan atau manusia yang turun ke atau mendarat di Bukit Siguntang Mahameru, bukan calang-calang orang. Tiba-tiba mereka melihat seorang lelaki bersama dengan seorang yang lain, lelaki iaitu Sang Sepurba dan Batala. Maka berlaku dialog antara mereka. Maka dibawalah oleh Wan Empuk dan Wan Malini itu bertemu dengan Demang Lebar Daun. Jadi Demang Lebar Daun dan Sang Sepurba itu mereka saling berkisah, saling memperkatakan sesuatu. Akhirnya fahamlah bahawa Demang Lebar Daun yang turun mendarat di Bukit Siguntang Mahameru itu bukan calang-calang manusia, tetapi merupakan keturunan raja, keturunan daripada Raja Suran yang memerintah laut, yang berketurunan daripada Raja Iskandar Zulkarnain yang hebat itu. Maka di situ dikatakan Demang Lebar Daun akhirnya berhasrat untuk menjadikan atau mengangkat Sang Nila Utama atau Sang Sepurba atau Seri Tribuana ini sebagai raja pemerintah yang berdaulat bagi daerah mereka pada waktu itu. Jadi kebetulan pula Demang Lebar Daun sebelum ini telah mengahwinkan puteri-puterinya dengan pembesar-pembesar di kawasan Bukit Siguntang Mahameru. Namun semua puteri yang dikahwinkannya itu terkena penyakit kedal, sejenis penyakit kulit. Saya pun tak pasti sama ada penyakit kurap ataupun penyakit sopak atau kusta. Tetapi semua puteri yang dikahwinkan dengan pembesar-pembesar di Demang Lebar Daun dan daerah lain itu terkena penyakit kedal. Jadi kali ini Demang Lebar Daun ingin memenuhi hajat Sang Nila Utama atau Sang Sepurba yang ingin mengahwini anaknya Wan Sendari, seorang lagi anak Demang Lebar Daun, Wan Sendari. Jadi oleh kerana selain daripada untuk mengiktiraf Sang Nila Utama atau Sang Sepurba sebagai raja yang berdaulat di Palembang itu, dia juga tidak mahu anaknya Wan Sendari terkena penyakit kedal seperti puteri-puterinya yang lain. Jadi diikat satu perjanjian ataupun wa'adat. Wa'adat itu merupakan sumpah setia antara golongan rakyat dengan golongan raja. Jadi kalau kita lihat dalam wa'adat itu, pertama, rakyat tidak boleh menderhaka kepada rajanya, apatah lagi membunuh atau mencederakan rajanya. Walaupun raja itu dikatakan zalim ataupun pekerti ataupun tingkah lakunya tidak elok, sama sekali rakyat tidak boleh menderhaka. Kalau menderhaka kepada rajanya, disebut juga dalam wa'adat itu, balasannya rumahnya diterbalikkan. Rumahnya diterbalikkan, bumbung ke bawah, tiang ke atas, dan dalam buku sejarah Melayu menyambung, berasnya dibuang ke dalam laut sebagai satu hukuman. Dan sudah tentulah mungkin mereka akan dihukum mati kerana menderhaka kepada raja. Pada masa yang sama, raja juga terikat dengan satu ikrar, iaitu tidak akan menghina atau mengaibkan atau memalukan rakyatnya sekalipun rakyatnya itu bertingkah kasar dan sebagainya. Tidak boleh diaibkan di khalayak ramai. Dan sekiranya rakyat itu melakukan kesalahan itu hendaklah wajar dan dikenakan hukuman syarak. Kalau hukuman bunuh itu mestilah
menggunakan hukum syarak. Ini menunjukkan bahawa Islam sudah ada dalam kawasan ataupun daerah Palembang ataupun dalam kawasan Bukit Siguntang, Mahameru pada waktu itu. Jadi sekiranya raja menghina atau memalukan golongan rakyat di khalayak ramai, maka akhirnya raja itu nanti akan dibalas oleh Allah, jatuh pemerintahannya dan negerinya akan musnah. Jadi nampaknya dalam Wa'adat itu bukan sahaja golongan rakyat mendapat tempat dan hak mereka, tetapi golongan raja tentu-tentulah mendapat kepentingan-kepentingan mereka. Jadi Wa'adat ini tidak boleh dilanggar dan Wa'adat ini kekal sampai sekarang menjadi kepercayaan orang-orang Melayu. Kalau berlaku derhaka, rakyat menderhaka kepada rajanya, maka mereka akan terkena tulah. Selain pada hukuman yang saya sebutkan tadi, mereka akan terkena tulah. Tulah itu kalau kita buka Kamus Dewan bermaksud kecelakaan. Kecelakaan yang bakal dialami ataupun terkena dalam kalangan rakyat sekiranya menderhaka kepada rajanya. Tak kiralah mungkin kecederaan, kematian, penyakit-penyakit yang luar biasa ataupun sebarang musibah yang menimpa rakyat. Itu bentuk kecelakaan. Jadi ini merupakan satu bentuk daulat raja. Jadi dengan adanya tulah, dengan adanya Wa'adat ini, maka menyerlahkan lagi raja di Melaka itu berdaulat. Jadi kepercayaan tentang tulah, daulat dan juga keluarbiasaan yang ada pada raja itu sampai sekarang masih menjadi pegangan ataupun kepercayaan masyarakat Melayu. Jadi rakyat dan raja itu mempunyai hubungan timbal balik yang saling mendukung antara satu sama lain. Jika tidak, tentulah Melaka tidak muncul sebagai sebuah empire yang agung suatu ketika dahulu, selain daripada menjadi pusat perdagangan utama, menjadi pusat penyebaran agama Islam dan pusat pentadbiran. Jadi saya kira itulah di antara perkara yang saya nak jelaskan pada pagi ini, iaitu tentang Wa'adat, perjanjian antara golongan rakyat dan juga golongan pemerintah. Golongan rakyat diwakili oleh Demang Lebar Daun, golongan pemerintah diwakili oleh Sang Sepurba yang juga dikenali sebagai Sang Nila Utama ataupun Sri Tribuana. Kemudian adanya tulah. Tulah merupakan kecelakaan kalau rakyat menderhaka kepada rajanya. Begitu juga raja akan jatuh pemerintahannya dan negerinya akan musnah sekiranya mengaibkan orang-orang Melayu, bangsanya sendiri. Jadi setakat itu saja untuk pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa pada lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.